Selamat petang, Doktor. Kami adalah dari SADN 1033 Kenegaraan Malaysia, Grup K, kumpulan kelima. Tajuk kami ialah makanan tradisional masyarakat Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Yang pertama ialah saya, Heng Sian. Nombor metrik ialah 294157, merupakan seorang penyunting. Dan penolong ialah Nur Aisyah. Dan nombor metriknya ialah 294273. Dan ketiga ialah Nur Auni Altira. Nombor metrik ialah 294289, merupakan peringkat penuh buku. Dan penolongnya ialah Ruhaina Balkis. Nombor metrik ialah 294307. Dan kelima ialah Nur Azila. Nombor metrik ialah 294298, merupakan penulis untuk bahagian pengenalan. Dan keenam ialah Mizan Kristina. Dan nombor metrik ialah 294271, merupakan penulis untuk bahagian makanan Melayu. Dan ketujuh ialah Muhammad Azfar Zafri. Nombor metrik ialah 294226, merupakan penulis untuk makanan Iban. Dan ke-8 ialah Alice Yohanis. Nombor metrik ialah 294394, merupakan penulis untuk bahagian makanan Kadazan. Dan ke-9 ialah Nur Fatihah. Nombor metrik ialah 294263, merupakan pengurus penerbitan. Dan penolongnya ialah Nurul Amira Afiza, dan nombor metrik ialah 294345. E-majalah yang telah kami siapkan. Ini adalah muka hadapan bagi e-majalah tersebut. Ini adalah penghargaan. Dan ini adalah ahli kumpulan bagi kumpulan 5. Ini adalah isi kandungan yang terkandung dalam e-majalah tersebut. Dan ini adalah bahagian pengenalan. Seterusnya, untuk menghasilkan e-majalah ni, kami telah memilih 2 jenis makanan beserta resepi bagi 3 kaum yang telah kami pilih, iaitu Melayu, Iban dan juga Kadazan. Kaum Melayu, kami memilih ketupat dan juga nasi lemak. Dan bahagian makanan Iban, kami juga memilih 2 jenis makanan yang sangat popular bagi masyarakat kaum Iban, iaitu manuk pansuh dan juga umai ikan. Dan yang terakhir adalah makanan bagi kaum Kadazan, iaitu ambuyat dan juga sambal tuhau. Dan kita telah sampai kepada kesimpulan dan juga rujukan. Dan ini adalah bahagian muka belakang pada majalah tersebut. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai jenis tempat, budaya dan terutama sekali makanan. Setiap makanan di Malaysia mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri yang melambangkan setiap bangsa dan kaum yang ada di Malaysia. Di Malaysia terdapat 3 jenis kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India, serta terdapat 80 etnik yang lain di mana setiap kaum maupun etniknya mempunyai makanan tradisional tersendiri dan begitu popular dalam kalangan masyarakat Malaysia tanpa berbilang kaum. Melalui makanan, rakyat Malaysia dapat mempelajari dan mengenali adat dan budaya sesuatu kaum. Hal ini dapat membentuk sebuah perpaduan yang kuat dan kukuh di antara semua masyarakat Malaysia. Kita mulakan dengan makanan tradisional Melayu yang menjadi kesukaan rakyat Malaysia, iaitu ketupat. Ketupat dibuat daripada beras yang dimasak bersama dengan santan dan dimasukkan ke dalam daun palas ataupun daun kelapa yang telah dikeringkan. Makanan ini biasanya dimajukan dalam acara-acara khusus seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri. Proses membuat ketupat mengambil masa dalam beberapa jam kerana ia perlu direbus dalam air yang mendidih selama beberapa jam sehingga matang. Biasanya, ketupat boleh dimakan begitu sahaja ataupun dihidangkan dengan berbagai hidangan seperti rendang, serunding dan sebagainya. Selain menjadi makanan yang lazat, ketupat juga memiliki makna dan simbolik dalam budaya Melayu. Bentuk segi empat pada ketupat dianggap sebagai lambang keharmonian dan kesatuan. Oleh itu, hingga ke saat ini, ketupat sering disajikan dalam perayaan keagamaan dan acara keluarga untuk melambangkan kesatuan dan persaudaraan. Seterusnya, saya perkenalkan makanan kegemaran ramai ialah nasi lemak.
Ini bukan sebarang nasi. Nasi lemak ini mempunyai rasa istimewa yang datang dari nasinya sendiri, iaitu rasa santan dan daun pandan yang dimasak bersama nasi. Nasi lemak ini dimeriahkan lagi dengan lauk tambahan seperti ikan bilis goreng, telur rebus, timun dan kacang. Kepelbagaian lauk pauk inilah yang menjadikan nasi lemak sebagai simbolik persatuan dan perpaduan Malaysia yang terdiri daripada berbagai suku, etnik dan kebudayaan. Selain itu, makanan ini dipersetujui ramai sebagai lambang keramahan dan kedamaian orang Malaysia dalam menyambut tetamu dan menghargai kedamaian sosial dengan kehadiran hidangan ini. Pada kata lain, nasi lemak inilah makanan yang mengharmonikan lagi suasana antara kita. Seterusnya saya akan meneruskan dengan makanan kaum Iban. Antaranya ialah umai ikan. Umai merupakan hidangan tradisi etnik Malanau. Perkataan umai itu sendiri sebenarnya dalam bahasa Malanau memberi makna sebagai makanan untuk alas perut. Hal ini kerana umai ini asalnya adalah makanan para nelayan yang menangkap ikan di laut. Umai ini dikatakan sebagai sushi Sarawak di mana menjadi salah satu tarikan kepada pelancong. Antara keunikan umai ini ialah ianya dimasak tanpa menggunakan api, tetapi hasil perapannya yang akan menjadikan isi ikan itu masak dengan sendirinya. Umai ini lebih enak dimakan setelah disejukkan dan makan bersama dengan nasi panas. Umai juga bukan sahaja dibuat daripada ikan, tapi umai juga boleh dibuat daripada pelbagai makanan laut yang lain, contohnya seperti sotong, udang dan sebagainya. Masyarakat Iban Rumah Panjang Sarawak terkenal dengan makanan hidangan laut yang unik tidak mudah pupus di telan zaman. Disebut sahaja manuk panso di Sarawak, sudah pasti ramai yang mengetahui tentang masakan yang terkenal ini. Manuk panso membawa maksud ayam yang dimasak dalam buluh. Hidangan manuk panso ini adalah begitu terkenal di semua lapisan masyarakat. Asal-usul manuk panso ini tidak diketahui, namun hidangan ini asalnya merupakan salah satu makanan tradisi kaum Iban dan Bidayuh. Mereka menganggap bahawa manuk panso ini merupakan makanan yang terkenal yang menjadi tradisi masyarakat di Sarawak, terutamanya ketika musim perayaan seperti Hari Gawai Dayak. Namun, ada segelintir generasi hari ini sudah memodenkan pembuatan manuk panso ini dengan tidak lagi menggunakan buluh, sebaliknya hanya menggunakan periuk nasi sahaja. Malah, ada juga yang sudah pun mencipta teknik pembakaran moden tanpa menggunakan bara api. Walau apapun caranya, pembuatan manuk panso masih diteruskan sehingga kini. Pelbagai variasi pilihan makanan yang boleh didapati di sekitar Borneo. Salah satunya ialah ambuyat atau nama lainnya linut. Menurut sejarah awal terhasilnya ambuyat ialah kerana menggantikan makanan ruji iaitu nasi kerana kekurangan penghasilan beras pada zaman dahulu. Ambuyat diperbuat daripada sagu iaitu kanji yang terdapat daripada pokok rumbia. Cara memproses sagu bukan sesuatu yang mudah. Pokok rumbia mempunyai dua lapis kulit dan kulit pertama dan kedua perlu dikupas terlebih dahulu sebelum batangnya dipotong dalam saiz yang lebih kecil dan direndam. Tujuan direndam adalah untuk mengelakkan daripada serangan ulat. Kemudian ialah proses menggarut, iaitu untuk mengeluarkan air dari batang pokok rumbia. Air pokok rumbia perlu ditapis untuk membuang hampas yang kasar dan juga hampas yang halus. Air perahan rumbia akan dibendapkan selama hampir setengah jam sebelum air yang kotor itu dibuang dan digantikan dengan air yang baru. Sagu akan dihancurkan lagi sehingga lumat dan diproses hingga produk akhirnya iaitu tepung sagu. Ambuyat tidak mempunyai rasa dan tawar. Ambuyat selalunya dimakan dengan hidangan sampingan seperti sambal istimewa yang rasanya masam dan pedas, ikan bakar dan juga sebarang sayur goreng. Makanan Kadazan yang seterusnya adalah sambal tuhau. Tuhau ataupun dikenali dengan nama saintifiknya Ethlinga coquina merupakan sejenis halia liar yang telah dijadikan sebagai hidangan istimewa oleh penduduk masyarakat Kadazan Dusun Sabah yang biasanya akan disediakan ketika hari perayaan seperti Hari Kawai dan Hari Keamatan. Pokok tuhau biasanya tumbuh dengan melia di bahagian kepulauan Borneo seperti Tambunan, Ranau dan Kedingau. Oleh kerana tuhau mudah didapati, tuhau telah dijadikan sebagai produk jualan tempatan serta diedar secara meluas di pasaran pelancong. Tuhau mempunyai rasa yang unik, boleh dimakan sebagai ulam-ulaman maupun dijadikan sebagai hidangan utama. Tuhau juga sedap jika dijadikan sebagai sambal, jeruk maupun digoreng menjadi serunding. Tuhau telah dipercayai memberikan banyak manfaat kerana mempunyai kandungan serat yang tinggi dan antioksidan yang tinggi.
Benarlah bahawa makanan tradisi tidak wajar untuk kita lupakan kerana setiap hidangan mempunyai cerita yang tersendiri. Sepanjang pembentangan ini, kita telah melihat bagaimana kepelbagaian makanan di Malaysia merupakan cerminan rakyatnya yang berbilang kaum. Setiap kaum di Malaysia memiliki makanan tradisional yang unik dan makanan tersebut sering dikaitkan dengan adat resam dan budaya mereka yang berbeza. Nasi lemak yang merupakan makanan tradisi Melayu telah menjadi menu wajib sarapan pagi bagi rakyat Malaysia. Namun yang menariknya adalah nasi lemak juga dijual oleh orang Cina dan India dan mendapat sambutan daripada masyarakat. Ini menunjukkan keharmonian di antara kaum yang tidak bersifat resis dan saling melengkapi antara satu sama lain. Keunikan makanan yang masih dipelihara oleh generasi kini memperlihatkan betapa kaya warisan budaya yang dimiliki oleh negara ini. Contohnya, hidangan seperti manuk panso dan umai ikan yang merupakan hidangan komuniti etnik Iban telah menjadi popular bukan sahaja dalam kalangan Sabah dan Sarawak, tetapi juga digemari oleh masyarakat Semenanjung. Ini menunjukkan bahawa makanan tradisional mempunyai daya tarikan tersendiri dan menjadi salah satu aset yang unik bagi Malaysia. Dengan kepelbagaian makanan antara kaum di Malaysia, kita dapat membuktikan perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Keunikan ini menjadi salah satu kekayaan dan daya tarikan unik Malaysia di mana makanan menjadi jambatan untuk memahami dan menghormati kepelbagaian kaum dan identiti budaya yang ada. Sekiranya kita dapat terus memelihara dan mempromosikan makanan tradisional kita, ianya bukan sahaja akan memastikan warisan budaya kita terus hidup, tetapi juga memperkukuhkan perpaduan dan memperkayakan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni dan berbilang budaya. Sekian, terima kasih.